Okey, kita sambung sesi pembelajaran untuk topik yang seterusnya iaitu hand arm vibration ataupun is a subdomain of occupational vibration, iaitu kalau saya boleh terangkan secara umumnya, occupational vibration ini terdiri daripada 3 kategori. First sekali dikenali sebagai motion sickness. Motion sickness ni adalah exposure yang berlaku kepada tubuh manusia yang disebabkan oleh very low frekuensi. Contohnya, bila seseorang itu menaiki boat ataupun menaiki ferry ataupun menaiki kapal, kapal tersebut apabila dilambung ombak, ianya akan mengalami getaran yang dengan frekuensi yang terlampau rendah. Bila getaran tersebut frekuensi terlampau rendah, somehow the effect yang berlaku kepada tubuh manusia adalah kita akan berasa pening, kita akan berasa vomit, kita akan berasa nak muntah. Itu adalah untuk kategori yang pertama iaitu motion sickness. Dan kategori yang kedua adalah whole body vibration. Somehow whole body vibration ini adalah pendedahan kepada pekerja yang menggunakan jentera yang berat, contohnya traktor, contohnya off-road lori driver, iaitu getaran yang terhasil atau daripada machinery dan seterusnya transmit kepada kita punya punggung dan seterusnya back body. Dan apa kesan dia? Kesan dia akan boleh menyebabkan low back pain dan seterusnya boleh menyebabkan badan sakit. Dan yang ketiga adalah kategori yang saya akan terangkan kepada pelajar dengan lebih detail, adalah berkaitan dengan hand arm vibration, di mana hand arm vibration ini adalah vibration yang localized, maksudnya ianya bertumpu hanya kepada tangan saja disebabkan oleh power hand and health tool usage. Contohnya adalah ketika pekerja menggunakan grinder. Grinder ini akan menghasilkan getaran apabila ada metal to metal contact, dan getaran tersebut akan transmit kepada kita punya tapak tangan, dan seterusnya tapak tangan kita akan berasa kebas, akan berasa numb, akan berasa discomfort. Dan yang itu adalah secara umumnya apa yang kita maksudkan sebagai occupational vibration. Dan para pelajar kena ingat bahawa setiap apa yang kita buat basically akan ada efek. Cause and effect itu adalah identiti ataupun adalah benda yang akan menjadi norm kita bila kita bekerja dengan machinery. Okey, jadinya macam mana as a mechanical engineer kamu nak modelkan mechanicals ini dalam bentuk apa yang saya telah ajar kamu, iaitu mass, stiffness and damper pada tubuh badan manusia. Seperti yang para pelajar lihat dalam slide yang saya tunjukkan ini, di mana tubuh badan manusia ini kita boleh pecahkan ataupun kita boleh kategorikan dengan komponen-komponen yang saya sebut tadi lah. Dan setiap komponen dalam tubuh badan manusia ini ianya menghasilkan their own natural frequency. Kehebatan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya percaya untuk manusia ini hidup, ianya perlu jantung kita akan mengepam darah, dan tenaga pam tu kalau para pelajar lihat di mana ianya adalah oscillation. Ianya sentiasa bergerak, sentiasa akan ada force, dan bila ada force ianya akan menghasilkan getaran. Itu adalah konsep applied dynamics. Dan kalau para pelajar lihat di mana dalam gambar ini, dalam mechanical model of the human body ini, frekuensi yang paling tinggi berlaku adalah pada kita punya chest. Kenapa kita punya chest? Sebab apa? Kita punya chest ini adalah terletaknya di mana kita punya jantung. Dan jantung itu fungsinya adalah untuk mengepam darah, dan basically chest ini frekuensinya adalah di antara 50 hingga 60 Hz. Dan kalau para pelajar lihat juga, tulang ataupun tendon ianya boleh kita assume sebagai K, dan kita boleh assume sebagai D. Dan yang ini adalah komponen lah. Contohnya yang ini adalah komponen tangan, yang ini adalah komponen siku. Dan jadinya yang connectkan antara bone dengan bone ini, kita boleh letakkan dia, notation dia sebagai mass. Dan sama juga kalau pelajar-pelajar lihat di sini, yang ini adalah tulang dan ligamen otot, kita boleh assume dia sebagai spring dan damper. Dan shoulder girdle 4 to 5 Hz,
Dan seterusnya lah. Jadinya kalau dilihatkan daripada struktur mechanical model ini, sebenarnya tubuh badan manusia ini pun kita boleh jadikan ini sebagai mathematical modeling.